kerana itu bila Najib lihat begini, kita kata goyang. Jadi saya nyanyi. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Saya nyanyi. Now, suara tak apa baik semua. Saudara, TV3 nyanyi sekarang, itulah itu Anwar kata Sabah nak hilang ini. 6 bulan saya nyanyi, saya kata Barisan Nasional nak kalah. Dan saya sambung. Dia lagu dia, tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Sabah nak hilang ni before lah Datu. Maknanya UMNO BN akan kalah. Bila Sabah hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Di sekarang TV3, Yasin yang penyanyi terkenal ni pun tak ada peluang macam saya. 3 kali satu malam nyanyi dalam televisyen. Ya, TV3. Saya nak minta royalty sekarang. Maknanya how bankrupt ideas dia. Saudara, sebab itu saya mula integrity. Dan sebab itu saya kata, bila kita take over the government, insya-Allah, God willing. Orang kata, what do we do? Orang kata, oh, send them to jail. Tak boleh. Kita bukan UMNO. Kita bukan BN. Kita janji constitutional guarantees. Kita janji rule of law. Tak boleh. Retributive justice. Bukan boleh dendam. Kerana kita marah dia. Tak boleh. Itu beza kita. Ada orang kata, ban TV3. No. Kita free media. Yes. Kita bagi full freedom. Siapa nak bawa television, radio, surat khabar. First day of the new Pakatan Rakyat government. Dan kita ada confidence kita boleh compete dengan these racist media organs. Kerana orang nak media yang bebas dan bukan memperlembukan rakyat. Bila Tok Guru Ni Aziz sebut memperlembukan rakyat, terus TV3 utusan media UMNO BN dan yang MCA Star pun tumbang sama. Dia pun kata, bagaimana Tok Guru yang Aziz? Dia kata orang lembu. Orang yang terima BRIM lembu. Dia kata terimalah BRIM, tapi jangan memperlembukan rakyat. Dia punya mutu penguasaan bahasa di kalangan UMNO ni rendah. Mengikut sastrawan negara Samad Said, kekuatan dan keindahan bahasa Melayu itu pada kiasannya dan pada tamsilnya. Bila kita kata jangan memperlembukan rakyat atau jangan diperlembukan, bukan maknanya dia lembu. UMNO itu law of education. So no, you have to have some sympathy for UMNO MCA, and don't forget gerakan. I tend to forget them. MIC is long gone. You must give them some time. They're busy sekarang dalam government. Busy curi tanah, curi balak, curi kontrak, curi saham, curi lembu. So bagi dia some time. You have to help them. Saya kata kita kena tolong dia. Bagi dia free time. Bagi dia free time, dia maknanya kalahkan dia dalam pilihan raya ini. Bagi dia masalah apa? Belajar sikit etika, belajar sikit adab, belajar sikit budaya, dan belajar juga bahasa Melayu yang ditingkatkan sikit. Saudara, saya percaya tadi rakan cakap soal negeri Pulau Pinang, saya tak mahu sebut. Tetapi ada beberapa isu nasional yang penting yang saudara uruskan. Pertama saya sebut tadi isu governance. Negara ini hilang pendapatan terlalu banyak. Ketua audit negara, kalau kita buat estimate dari segi leakages, excessive spending, corruption, 1 tahun bocor, tiris dan rasuah 20 bilion ringgit. Kemudian
Global Financial Integrity Report, puluh bilion ringgit illicit outflow of funds setiap tahun keluar daripada negara. Tahun 2010, satu tahun 198 bilion ringgit keluar. Saudara, kita kena hentikan. Dan ini hanya perlukan pimpinan yang committed kepada reform dan tidak boleh curi dan rompak harta rakyat. Kita boleh kerja, orang kata. Saudara, tak apa di sini majoriti Cina. Tapi kalau kita pergi mana-mana, negeri-negeri kawasan-kawasan Melayu, kita diserang mati-matian. Apa yang Dr. Mahathir kata? Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan jual negeri ini kepada Cina. Yo, kemudian Najib pun sambung. Bukan setakat Cina. Cina biasa kita boleh faham. Cina DAP lagi teruk. Dia bagi gambaran dengan prasangka yang buruk. Saya jawab tak defensif, tak payah apologetik. Saya kata saya ada pengalaman. Saya dah kerja dengan Cina Gerakan, Cina MCA, India MIC. Dan saya bagi tahu sekarang, saudara, saya dari Cina yang ada dalam keadilan juga. Saya bangga bekerja dengan rakan-rakan Cina DAP yang ada prinsip dan ada integriti yang boleh kerja. Ya. Ini kita address. Dan ini perlu orang Melayu juga faham. Kita tidak boleh bangkit, bangunkan negara kalau prasangka itu dan tidak melibat kepada fakta. Dan ini kita kena tahu. Jangan prasangka, not prejudices yang tebal. We have to live with new realities. Sebab itu tahun 2007 lagi saya dah minta orang Melayu sokong gagasan kita. Saya kata kita kena compete. Malaysia have lost its competitiveness. Malaysia has lost its stature as an attractive destination for foreign direct investments. Our market capitalization, which used to be number 1 in the 90s, now is left behind Singapore, Jakarta, Thailand. Foreign direct investments we have lost to Singapore, Indonesia, Vietnam. Competitiveness, dulu Singapore nombor 1, kita nombor 2. Sekarang kita ke belakang. Kita masih menang lawan Myanmar. Jadi not that bad, not that hopeless. We're still not the last, not the last, ya. Macam juga Gini coefficient. Ini orang kita kena faham. Ini the disparity from the richest Malaysians to the poorest Malaysians. Yang dikatakan kesenjangan pendapatan antara rakyat, Gini coefficient. Kita itu paling rendah mengikut laporan UNDP, World Bank, paling rendah. Cuma tidak terendah di Asia. Kita itu nomor 2. Yang paling rendah Papua New Guinea. Jadi kita not as bad. Tapi why must we compete with the worst? Kita ada capacity. Now this is our dream. Dream kita ialah to make every single Malaysian proud of this country. We want to make sure that anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan rasa, dia tak ada rasa dia tersinggung, dia tak terasa dia tersisih, dia rasa dia part and parcel, an important part of this nation. Itu mimpi kita, impian kita, saudara. Sekarang kalau saudara kata Melayu, dasar ekonomi baru yang saya cadang 2007 untuk dismantle, saya cadangkan 2007 untuk tukar dasar ekonomi baru ini kepada a new Malaysian economic agenda. Ya. Memang diserang kuat di kawasan-kawasan Melayu. Tapi saya nak bagi tahu, saya tidak cadangkan ini untuk merugikan orang Melayu. Saya cadangkan ini kerana dasar ekonomi baru itu hanya memperkayakan orang-orang besar Melayu. Siapa kuasai, siapa penasihat Petronas? Dr. Mahathir. Siapa kuasai kontrak terbesar Petronas? Anak Dr. Mahathir. Siapa kuasai gula, beras, IPP, port, lapangan terbang?